Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Darul Musi yang saya muliakan, yang berhormat Tuan Syuaib, yang berhormat wakil rakyat kita, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sampai hajat. Hari-hari lepas tak sampai, tapi tuan-tuan yang menunggu itu dapat pahala menunggu dengan syarat tidak merungut. Kalau merungut habis pahala menunggu. Walau bagaimanapun, saya dengan lapang dada mengganti hari ini, walaupun tengah-tengah sibuk, ganti jugalah qada. Nanti tuan-tuan marah, yang marah berdosa tu. Alhamdulillah, insyaAllah beberapa hari lagi kita akan berpuasa. Kalau umur kita panjang, kita berpuasalah sebulan. Kalau panjang. Kalau pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Pilihlah antara dua. Nak panjang umur, puasa sebulan. Kalau pendek umur, puasalah selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Waktu dulu apabila orang-orang Islam beriman dengar perkataan ya ayyuhallazina amanu, semua menunggu-nunggu saja apa arahan baru. Berpusu-pusu mereka nak mendengar arahan baru. Yang dijemput, yang dipanggil, yang dibawa orang beriman saja. Orang yang tak beriman tak payah. Wahai, itu panggilan sayang tu. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita orang beriman, tentulah kita cintakan kepada Allah. Dan Allah sebenarnya maha cinta kepada hamba-Nya. Itu sebab kita rajin-rajin berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya aku cintakan kepadamu. Masukkan dalam hati cintakan kepada Allah. Dan supaya menyintai orang-orang yang menyintai Allah. Dicintakan kepada Allah. Sambung sikit lagi, cintakan mereka-mereka yang mereka itu cintakan kepada Allah. Orang-orang saleh, orang-orang ulama, para abidin salihin, kita cintakan mereka. Pasal apa kita cintakan mereka? Kerana mereka cintakan kepada Allah. Kemudian minta lagi satu, supaya kita cintakan amalan, yang amalan itu boleh mendekatkan diri kita untuk menyintai Allah. Dekatlah ke Ramadan. Jadi maknanya di sini Allah menjemput, memanggil, mempelawa orang-orang yang beriman. Kita tengok di kita ni beriman ke tidak? Kalau beriman, ini ayat dia. Apa hal? Kutiba alaikumusiyam. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Orang-orang yang beriman sukalah dia. Pasal bila ada arahan, ada ganjaran. Tengok kasih Allah kepada kita. Satu amalan yang tak dibuat, berniat saja dapat satu pahala. Tak payah buat, berniat saja. Kemudian dibuat pula, berganda-ganda pahala. Mana ada saham boleh menempatkan lampau-lampau. ASB kan kalah. ASB itu pun berebut-rebut orang nak masuk. Walaupun halal tak halal dia tak kira.
Dia mau untung, al-fulus dia mau. Al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Sekarang ni saham akhirat ni berganda-ganda ganjaran, berganda-ganda pahalanya. Pahala yang tak Allah sediakan tu tak berpadan amal yang kita buat. Persiapan yang Allah sediakan untuk hamba-hamba yang beramal tak sepadan dengan amal yang kita buat. Banyak mana amal yang kita buat? Kita beramal selama 40 tahun lah katakan. 40 tahun. Itu pun banyak yang tuang. Subuh bayang pukul 5.30 pukul 6 sampai subuh. Kadang-kadang pukul 9 dia semayang. Doa kunut dia baca terjemur. Terjemur doa kunut dah pukul 10. Mayang juga. Allah ampunkan dosa dia juga kalau dia minta ampun. Baik. Kemudian dia semayang 60 tahun dia semayang, dia masuk syurga selama-lamanya. Bukan 2 hari dia masuk, selama-lamanya. Tu tak sayang ke Ta'ala. Munasabah kita tak sayang Ta'ala. Allah Ta'ala sayang hamba terlalu-lalu sayang. Surah Ar-Rahman 31 kali ulang Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Mana-mana lagi nikmat nak kita dustakan. Nasabah kita ni seorang hamba yang makan pagi, petang, siang, malam, sihat lagi, tenang lagi, nak lawan Allah juga. Ini agak-agak. Seorang ayah bagi anak makan, minum. Tak nak sihat. Bapa bagi anak bagi makan. 25 tahun dia makan. Masa umur 20 tahun dia pun keluar universiti, kerja lawan bapa pun bahaya. Tak tahu. Itu manusia. Ini Allah Ta'ala. Betul. Jadi wahai orang-orang beriman, kena puasa. Tuan sayang, puasa tak lama. Sebulan puasa, 11 bulan makan. Kalau terbalik, macam sebulan kita buka, 11 bulan puasa. Apa macam? Tak hijau muka kita. Tuhan bagi sebulan je. Bukan pasal nak susahkan kita. Tak susah. Kata orang falsafah Melayu, biar menyesal bersusah payah, jangan menyesal setelah payah. Boleh faham tu? Faham ya? Tak faham? Saya betul faham tu. Biar menyesal bersusah payah, jangan menyesal setelah payah. Memang payah puasa. Tak makan. Tabiat kita pagi-pagi bangun dah makan. Tabiat. Berubah jadual. Itu tak usah ke. Tapi Tuhan bagi usah sikit saja. Wa nabluukum bil khair wa syarr fitnah. Kami cuba kamu sikit aja. Susah, senang. Sebagai fitnah cubaan. Maknanya susahnya 1 hari. Start pukul 6 pagi sampai 7 petang. Itu je susah. Nanti akhirat besok senang selama-lamanya. Nampak? Apa kata orang perkataan Melayu? Perjuangan itu memang letih, memang penat, tetapi nanti penat akan hilang, pahalanya akan berpanjangan. Boleh apa tu? Berpenat, bersusah, berjuang memang penat, memang payah, memang tak larat. Tapi yang tak larat, yang penat, yang letih nanti hilang sekejap saja, sejam dia hilang. Nanti pahalanya kan berpanjangan. Yang dibaca pahala itu, jangan dibaca penat. Banyak orang yang dibaca ni penat itu dibaca. Sakit, tak ada masalah. Apa susah sakit? Tunggang sakit, jantung, darah tinggi, barak, jangan bimbang. Nanti akan sembuh. Bila? Waktu meninggal dunia, habis saja. Ada orang dalam kubur sakit jantung ni. Mana ada? Tapi orang-orang yang sakit ni akan ada ganjarannya, ada pahalanya. Ada kesenangannya. Sakit sekejap, senangnya panjang. Begitulah. Maka puasa itu hanya merupakan satu cubaan yang amat sedikit untuk nak membiasakan kita ini patuh kepada dan faham bahawa nasi itu amat perlu kepadanya. Kuih itu perlu kepada kita. Air perlu. Air itu Allah Ta'ala cipta.
Nasi Allah yang cipta, itu pun kita penting kepadanya. Maka lebih penting kepada yang mencipta nasi itu, yang mencipta makanan itu. Mana penting? Penting kepada Allah Ta'ala. Penting dia makan. Tak dapat makan pun tak larat. Tak dapat makan, tak dapat minum pun lemah badan. Tak larat. Tetapi lebih penting kepada yang mencipta makanan itu. Kita faham rupa-rupa kita manusia yang sangat lemah. Dan yang keduanya, tengoklah kesayangan Allah Ta'ala kepada kita. Seperti doktor ni nak operate kita, disuruh jangan makan malam, jangan makan pakcik, jangan makan pasal besok nak operate. Doktor tak guna, tak bagi aku makan. Jahat doktor, jahat pula. Besok kalau operate terburai makanan, makin suruh. Bukan dia marah makan tu, tak, dia sayang lah tu. Dan sayang gitu, overhaul setahun sekali. Itu sebab kita malam-malam bagi perut rehat 2 jam lagi nak tidur, jangan makan. Itu undang dia. Lagi 2 jam nak tidur, jangan mata darah lagi. Supaya badan sihat. Memang Nabi larang tak makan malam, tapi Nabi larang makan banyak 2 waktu malam. Makan itu tidak dilarang. Malam jangan tidak makan, malam kena makan nak tidur. Tapi jangan terlalu banyak makan. Nah, lagi 2 jam nak tidur, jangan makan. Itu undang tu. Ngelak tu penyakit. Dia tu tidak makan. Dilarang makan berlebihan. Itu sebab puasa tu berhenti makan. Tapi silap kita berhenti makan siang saja. Malam dia qada. Itu problem dia. Itu sebabnya peniaga-peniaga dia pandai. Waktu ini orang akan beli makanan sebanyak-banyaknya. Bukan dia makan, nak beli saja. Pasal nafsu dia melonjak-lonjak. Waktu dia beli tu dia tak makan, maka nafsu belum turun. Nampak tak? Beli you sedap pula. Ni ketiau sedap juga. Ni RM5, ni RM10, ni pulut kuning sedap juga. Kalau ada orang jual batu-batu panggang, boleh juga dia beli. Tengok batu-batu panggang sedap juga ni. Berapa sekilo ni? RM5, 3 kilo. Nafsu tipu. Begitu tuan. Kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa ni orang dulu pun kena. Mengapa sebab itu? Maknanya puasa di zaman dulu dah ada syariat ni. Syariat puasa dah ada zaman dulu dah. Zaman kuno Mesir tua pun dah ada puasa. Dan puasa amalan orang zaman dulu. Nabi Musa puasa 3 hari sebulan. Nabi Musa puasa 3 hari. Dia tak bulan kena puasa, tiap-tiap bulan kena puasa. Bermakna dia puasa setahun 36 hari. Kita bayar cash 30 hari. Nabi Daud selang sehari. Kita kalau ikut puasa Nabi Daud, demam gitu, nak jawab salam tak larat. La'allakum tattaqun, kamu jadi orang yang bertakwa. Orang tu mudah-mudahan tu tetap kita akan jadi orang yang bertakwa. Pasal orang beriman dia berpuasa. Bila berpuasa jadi orang yang bertakwa. Jadi maknanya kalau kita berpuasa, betul-betul puasa, kita akan jadi orang yang bertakwa. Kalau orang itu berpuasa tidak takwa, makna puasa tak betul. Puasa ni banyak orang yang dibaca, yang dipikirnya dia baca syarat-syarat puasa, undang-undang puasa, pembatalkan puasa. Saya tengok pembatalkan puasa ada sekian. Dia takut kalau puasanya batal. Dia tak takut kalau pahala puasanya terbatal. Banyak orang takut puasanya batal, nanti kena qada. Dia takut. Tapi dia tak takut pahala puasa terbatal. Pahala puasa yang penting. Pasal bila batal pahala puasa, dia tak kena qada. Dia tak kira ada pahala tak pahala, tak kira. Dia takut qada. Maksud itu undang-undang puasa kita jaga. Sebab ni kita kalau nak tahu puasa kita tak terima, tengok ujung puasa. Puasa 6 tak? Kalau puasa 6 menunjukkan puasa telah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ni. Kalau tak puasa 6 tak mesti pula tolak. Tanda baru nampak. Tak boleh tuan tengok, kita tak puasa 6 ke? Tak, tuan tolak lagi. Kan betul. Tanda saja. Itu penting, itu sebab tuan-tuan.
Ya. Itu kalau sekarang kalau kita 10 tak minum, lapar pun. Nanti Ramadan besok, niat malam nak puasa besok tak ada rasa tu. Nampak? Kelebihan niat itu. Itu sebab kita niat ni apa namanya, rukun puasa kan 2 je. Niat satu menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Niat ni niat. Tu nak fahamkan niat ni. Niat ni maknanya tuan-tuan nak puasa besok pun sah dah. Besok aku nak puasa. Besok aku nak puasa Ramadan sah. Tak kena itu pun tak apa. Kalau baca pun lagi bagus. Tak baca tak ada masalah. Kadang-kadang kita dah lama tak puasa kan. Lupa pula niat. Nak beranak. Kau ingat niat puasa? Tak ingat lah. Cuba dia baca. Nawaitu Saumagadin Arba'a raka'at. Adaan makmum lain tak ada. Jadilah. Dia sebenar. Kalau tuan-tuan bangun malam bersahur, niat tu. Barang siapa yang makan sahur kerana nak puasa, itu niat lah. Walaupun dia nawai tu, walaupun tak niat. Pasal dia bangun makan tu nak puasa lah tu. Tak ada kerja orang makan tengah malam. Ada? Tak ada kerja orang bangun makan tu kerja pagi tak ada. Dia puas makan dan nak bersahur tu lah tu. Tengok Tuhan sayang. Sahur pun dapat pahala. Sahur makan. Maknanya Ramadan ni kita baca awalu rahmah wa awal satu maghfirah wa akhir itu minan. 10 malam pertama rahmat turun. 10 malam yang kedua pengampunan turun. 10 malam yang ketiga itu minan, selamat daripada api. Jadi tiap-tiap waktu berbuka puasa, tiap-tiap hari waktu berbuka puasa petang tu Allah Ta'ala selamatkan 1 juta orang daripada api neraka. Yang dah wajib masuk neraka dah. Tiap-tiap indah ifar kita nak berhenti. Besok 1 juta, 10 tahun 10 bulan 30 juta, dan 30 juta jadikan 30 juta lagi. Jadi 60 juta jadi. Selamat daripada api neraka. Caranya orang beriman syarat. Sebab kita tengok hadis tadi. Jadi la'alakum tattaqun. Very sekali. Apa tak? Allah Ta'ala kata dalam Quran firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya 7 ke langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang puasa tadi akhirnya kan bertakwa. Persiapannya ialah ganjaran ialah syurga. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis-sarra' wa dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama, dia menafkahkan hartanya waktu senang dan waktu susah. Tanda. Maknanya kalau surau kita ni nak beli mikrofon, kita boleh beli. Tanda takwa itu kan tanda. Jangan boleh. Boleh. Tapi jangan lupa bab akhlak pula. Kalau kita pendapatan sebulan 10,000, bagi RM1 jatuh akhlak tu. Dalam bab akhlak. Tahun lalu kita ni sebulan gaji 10,000. 10 sen, 20 sen, RM1 masuk. Jatuh akhlak. Duit tak buat lain lah. Lain kali. Kadang-kadang tangan dia masuk, duit tak masuk. Tengok pendapatan bulan berapa, sedekah berapa. Itu dalam bab akhlak. Allazi yunfiqu fis-sarra wa dharra, rajin menafkah. Sebaik-baik orang ialah orang yang rajin derma. Tetapi Allah lebih sayang orang miskin yang berderma. Derma tu sayanglah. Orang yang susah duit tengah-tengah tak ada, dibagi juga. Itu kata Sayyidina Umar, sungguh taklah menyembunyikan keredannya
dalam satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Dermalah walau mesin sekalipun. Itu bab fiqah. Akhlaknya jangan mesin. Jangan mesin. Jatuh akhlak. Tapi sekurang-kurangnya bak kata pepatah, memberi yang sedikit itu lebih baik daripada tidak memberi. Yang tidak memberi itu sebenarnya lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Boleh faham? Tak faham ya? Saya pun tak faham. Memberi sedikit itu lebih baik daripada tidak memberi. Tetapi memberi yang tidak memberi itu lebih sedikit daripada tidak memberi. Walaupun diberi sedikit, dia tak beri, lebih sedikit orang yang sedikit. Jangan tak lagi pula. Yang kadang-kadang dia tong lalu duit bawa RM50 seposin, kan? Nak buah RM50 seminggu demam. Nak buah seposin malu pula semua. Seposin lah. Derma. Ramadan okeylah. Nabi kan macam angin duit keluar Nabi. Tapi kita umpan bagus. Ramadan dia ada kuih selangkuk. Itu pun orang lelaki tak pandai tu, umpan pandai. Tapi niatkan taklah lah, niatkan taklah hantar kuih tu. Yang hantar kuih tunggu kat tangga lah. Tunggu tak kembali hari ni. Problem tu. Kadang-kadang kita tak membalas, mangkuk pun tak balik. Zulma. Kemudian wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan marah. Tanda orang takwa yang kedua, marah kentah. Setelah sebab orang menelan marah. Maknanya kalau kita orang yang berpuasa dan berjaya dalam berpuasa dan jadi orang yang bertakwa, tidak jadi seorang pemarah. Kita belajar. Pasal apa? Puasa itu bagian daripada sabar. Sabar sebagian daripada iman. Nampak? Jangan jadi marah. Jadi kita kan sembahyang kuat, puasa kuat, wirid kuat, Quran kuat, umrah 10 kali pergi. Pemarah tak hilang. Tak takwa lagi. Untuk takwa ni tak Allah. Tahan. Sabar. Itu paling banyak orang boleh sembahyang, pemarah pun boleh tahan. Isteri lambat masak pun marah, cepat masak pun marah. Tanya makan marah, tak tanya pun marah. Nak makan bang, tanya angkat je. Tanya. Baru balik surau. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tak boleh tanya. Bila dia tak tanya dia. Terdarah diam dia bisa marah juga. Ada ni begitu. Sembahyang dia sembahyang. Wirid kuat. Berangin baca Quran. Kucing balik rumah kucing kan, kucing yang manja dengan tuan dia, dia kasih kat tuannya. Dia tendang je kucing. Pelantik yang kontur. Belum bertakwa. Puasa belum tuan terima lagi. Wal kazim ghaiza, tahan. Wal afin 'anil nas, dan pemaaf orang. Kita ada 4 golongan. Cepat marah, lambat maaf. Itu berat. Marah cepat, nak maafkan lambat. Itu nombor 1, berat. Yang kedua, cepat marah, cepat maaf, boleh tahan. Yang dia lambat marah, cepat maaf, boleh tahan. Yang ketiga, yang keempat, lambat marah, cepat maaf. Macam ni. Payah. Jangan jadi marah, bertenang aja. Kita ni cepat, selalu kita rasa pandang masa depan gelap. Itu baik jahat sangka selalu. Nanti kita keluar surau megang, hilang kasut, saya balik. Mungkin kita silap pun ambil kasut, hilang. Tak guna surau, ngayun curi. Lembang sangat. Macam perempuan nak suami lama balik, fikir ada Pak U, Mak U ni. Saya jahat tu. Mungkin suami ada mesyuarat. Ini betul satu. Mana nak rumahnya.
cepat dia masuk, syaitan masuk. Macam itu ada orang buat dajal. Mana saya nampak suami you bawa perempuan macam itu. Dah, ini ada yang kedua ni. Dah. Tanyalah dulu, bang tadi apa bawa bang? Nenek saya. Perempuan lah tu. Baik sangka. Husnuzan, baik sangka. Tuwal adun nas, cepat maafkan manusia. Habis balik-balik. Nabi pernah bersabda dalam hadis panjang. Apa Nabi kata? Ayuhan nas, innahu qad azallakum syahrun azimun barak, syahrun fi lailatul qadr wa hiya khairu min alf syahr, syahrun farallahu siyamahu wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'an wa man tatawwa'a fihi biqasatin min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa man adda faridatan fi kana kaman adda 70 faridah fi ma siwa wa syar sabri was sabru thawabu al-jannah. Maksudnya, wahai manusia, ni kata, sesungguhnya Allah telah menaungi kamu sebuah bulan yang sangat indah, sangat berkat, bulan yang padanya ada Lailatul Qadar, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah fardukan puasanya dan menjadikan qiyam lailnya tatawuan, sukarela. Barang siapa melaksanakan perbuatan sunat, satu bahagian dari kewajiban, seperti pahala fardu pada waktu-waktu yang lain. Dan barang siapa gunakan yang fardu padanya, seperti buat fardu 70 fardu pada hari yang lain, iaitu bulan sabar, bulan sabar, dan pada sabar itulah syurga. Jadi maknanya bulan Ramadan ni bulan yang diberi berkat. Makna apa berkat? Kebajikan yang berpanjangan. Makna berkat tu kebajikan yang berpanjangan. Jadi bulan ini kalau buat yang sunat, ganjarannya seperti buat yang fardu. Buat yang fardu, buat yang sunat seperti buat yang fardu pada bulan yang lain. Buat yang fardu seperti buat 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Kan banyak pahala. Buat satu sunat, pahala macam buat yang wajib. Ingat ni, pahala sunat satu, kalau wajib dia 7. Begitu. Sebulan ni maknanya pahala terlalu banyak, berterabur pahala. Pilih sedekah ke, Quran ke, sembahyang sunat ke, dan sebagainya. Dia buat betul-betul lah, buat betul-betul. Kalau main tarawih tu, buat betul-betul tarawih. Baca Quran betul-betul. Bukan banyak penting, yang penting kualiti dia. Banyak orang nak buat pahala ni, yang nak banyak, dia kualiti tak ada. Sebenarnya ramai orang suruh main tarawih 20 rakaat, nak banyak, tapi laju. Dia takut buat 8 hanya sedikit. Saya lebih setuju buat 8 kalau nak cepat. Buat 20 lagi bagus. Soalannya buat 20 kan, dia round Kuala Lumpur cari imam yang paling laju. Ini imam leci lambat. Mana imam yang setengah jam. Kau saya cerita satu masjid, dia kata pergi mak kawan dia, tak makan nasi dulu ke? Dia kata makan lepas tarawih. Sudah kita nak makan nasi lepas tarawih. Kalau lambat, rupanya surau itu setengah jam main tarawih 20 rakaat. Hebat. Banyak orang imam tu memang bagus, champion dia kata. Champion. Baca pada satu nafas. Mana bagus? Sedikit yang sempurna, banyak lintang pekak. Kita orang kita Melayu, dia suka banyak. Tengok bila tasbih subhanallah tu, dia buat 3-3, tapi laju. Alhamdulillah. Dia faedah. Tahlil kenuri tahlil. Buat 100-200. Laju je ni. Buat 10 apa salah? Ya ilaha illallah 10. Tuan rumah pula bising. Dia ayam udang galah macam-macam. Tuan rumah kata, hai 10 je. Silap.
Makna tarawih itu tarwihah, rehat. Nabi dulu semayang tarawih ini tiap-tiap 2 rakaat rehat. Duduk kat luar. Itu panggil tarawih, rehat. Semayang rehat-rehat namanya. Sampai pada kita penat lelah semayang, mengah-mengah. Imam belum Assalamualaikum dah selawat dah. Ini kitab mana dibaca? Sebenar nanti rehat itu rehat tak? Tapi ulama pandai, dia tak buat rehat macam Nabi rehat. Memanglah bid'ah, tapi maslahatnya diisi tempat kosong rehat itu selawat. Ana limal ma'bud, ana mawjud dan sebagainya. Kan? Kemudian kalau kita keluar rehat, tuan, Assalamualaikum, rehat. Ai lembu. Nah, dua hilang. Kita isi masa selawat. Selawat tu waktu rehat dah tu. Kan kita buka. Selawat itu betul. Pasal nak berehat. Kalau tak nak rehat tak apa. Assalamualaikum, bangun. Sambung lagi dua. Tak payah subhanallah ma'bud, tak payah. Nabi tak buat begitu. Kita buat pasal apa itu? Waktu rehat tu lah. Tenang, selawat lalu Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tak, Muhammad. Ini kita mana dibaca? Yang saya nak komen sikit. Kesilapan kita je lah. Bila rakaat yang keempat itu, bila kita Al-Badrul Munir Muhammad, makmum kita sallu alaihi. Tak boleh. Sallu alaihi mana apa? Selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Semua orang sebut sallu alaihi, selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Memang. Boleh tuan-tuan tak pandai bahasa Arab separuh? Entah aja lah. Allah apa? Al-Badrul Muhammad sallu alaihi. Makna tu mana aku tahu. Nak repair dulu. Jadi kita buat 8 pun tak apa. Bukan 20 tak bagus, 20 lagi bagus. Umar bin Aziz buat 36 rakaat lagi tarawih. 36 rakaat Umar bin Aziz buat di Madinah. 36 rakaat. Ya, kita bukan masa ini semain tarawih nak lambat sangat dah. Sederhana saja. Bertenang. Lambat-lambat sangat pun tak boleh juga. Lari makmum. Kalau lah imam baca Fatihah ikut kita Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tarawih begitu? Makmum tukar imam dia. Jadi nak baca kuliah, nak baca tak itu tak ada apa. Baca mana-mana pun tak apa. Yang penting baca tenang, bertenang. Lama sangat tak boleh, lanjang pun tak boleh. Nabi buat separuh di masjid, buat rakaat di masjid, di rumah dia tambah lagi. Macam Nabi mayang tahajud malam juga. Nabi buat 13 rakaat. Tapi katanya banyak lamuannya pula Nabi semayang tu. Tegak dia sungguh samanya. Kan panjang ni. Kalau baca satu ayat, betul lah 10 minit. Kan? Rukuk pun 10. Kita tak boleh. Kalau kita sujud 10 minit cukup lah. Kalau imam sujud 10 minit, jangan. Imam sujud 10 minit, makmum tunggu. Alah tu. Angkat balik. Belum lagi. Gitu. Jadi maknanya kita belajar Ramadan ini bulan yang diberkati. Jadi siang kita berpuasa ikut peraturan dia betul. Jaga jangan sampai batal pahala puasa. Mundur kena jaga. Barulah seronok puasa lisa ibarhatan faratun indal iftar faratun indal liqa'i rabbih. Puasa ni orang puasa suka dua zaman dia. Pertama suka waktu nak berbuka. Tadi masuklah waktu berbuka tu dia mendekatkan berjuta orang daripada api neraka. Yang sekarang orang buka memang nak suka. Pukul 7 pagi 6 tak makan, baru makan. Nak buka ni suka.
Kalau kita kumpul ni dengar orang baca Quran tak dekat puasa tu kan? Tak dekat buka tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abang sakti. Tak dekat tu. Masa pun masa panjang. Waktu sekarang masa pendek. Ramadan panjang. Sama rasanya. Balik kerja pukul 5 makan apa? Seorang bawa malam Quran malam. Kenapa? Tanya rumah. Kurang berjam. Pukul 5 dah. Pukul 5 dah. Lagi 2 jam setengah lagi. Tanya ni, tu apa dah? Pukul 5 1 minit. Kau ni seksa rasanya. Begitulah ni mana. Itu sebab bila buka tu Sadaqallahul Azim. Tak panggil ya tadi. Kurma standby. Ya, tak masuk. Itu sebabnya tuan-tuan ya. Kita berbuka ni, saya nak pesan lagi satu kesilapan kita. Berdoa ni sebenarnya lepas berbuka. Bukan waktu buka tu. Allahu Akbar, Allah malaikat sumtu kan. Makan dulu bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma tu dulu. Barulah Allah malaikat sumtu. Pasal wa ala rizqi aftartu. Dan sesungguhnya aku telah pun berbuka. Kita belum berbuka. Itu kau. Bang bismillahirrahmanirrahim. Air sejuk pun tak apa, kurma pun tak apa. Air sejuk untuk nolak uap dalam perut. Tamar untuk bagi manis, menambah tenaga. Yang bagus kurma ajwa. Pasal pesan barang siapa pagi-pagi makan ajwa terelak daripada kena sihir dan daripada keracunan atau racun. 7 biji. Tapi masalahnya makan ajwa ini ada kesan sampingannya, itu botak kepala. Itu kes sekali. Pasal botak kepala, pasal mahal. Itu kes. Istimhas sedikit pesan. Jangan berbuka tiba-tiba dengan yang berat. Makan ringan dulu. Makan kurma dulu, makan ais dulu, baru doa. Tak payah doa dulu. Kalau kita buka puasa rumah tak apa, kita surau, kurma ada 3 je. Orang berenam. Allah Akbar sumtu. Tak tengok habis langsung. Apa nak sumtu lagi? Baru makan berat sedikit. Jangan makan yang benda pedas-pedas terus. Rosak perut. Makan sesuatu yang boleh menghadamkan makanan. Itu kayak pesanan dan kita bab puasa istimhas sedikit dalam bab makanan itu. Kemudian kita tengok ya, apabila kita berpuasa memanglah apa namanya, adanya satu malam Lailatul Qadar. Jadi kita belajar sebenarnya kita ni kena tak malam bangun malam, tapi banyak orang tak boleh bangun malam-malam. Ramadan dia boleh bangun pasal ada makan. Bangun ada apa ni? Tahajud Allah nanti lu kemudianlah. Bangun makan bangun ya. Itu kelebihan makan. Belajar sekarang. Pasal apa? Bila tak biasa, nanti kita malam pergi masjid Lailatul Qadar, ada cerita kawan ni cerita. Dia pergi masjid nak minta kayu. Lailatul Qadar ni. Sembahyang orang gelap gitu. Tengah-tengah sembahyang nampak ada orang masuk. Berbulu badan dia. Ini malaikat ni. Ini malaikat. Dia tak biasa sembahyang malam. Iyalah. Tengok berbulu gelap-gelap masjid tu. Dia peluk orang tu. Saya kaya dia kata. Jadi orang jawab, kaya tak ada, kacang ada. Rupa mengali jual roti je. Ini salah baca. Itu saya pesan lagi satu ya. Kita belum semayang witir tengah malam dah semayang witir. Nanti malam-malam kan nak main tahajud pula. Kita dua pun dah kata nak mesti masalah. Sama ada
kita bangun sembahyang witir lagi 1 rakaat, menjadikan witir itu 4 rakaat. Bermakna witir belum habis, sambung bayang, tutup balik dengan 1 kan ataupun 3 rakaat. Bermakna 3 campur 1 4 campur 3 jadi orang 7. Bermakna itulah witir. Witir dengan yang lain. Ataupun boleh juga kita bangun terus sembahyang, buka saja, tutup dengan witir 2 rakaat. 2 campur 3 tadi jadi 5. Bermakna 2 itu bukan witir, dia genap. 2 ini witir dengan yang 3 tadi. Ataupun tak payah witir lagi lah, tak boleh juga. 3 cara dia sementara. Soalan banyak timbul selalu. 2 kali witir hukumnya haram. La witron bil lailah. Tidak ada 2 witir 1 malam. Kemudian dia kata pada apa namanya tadi ini, bulan Ramadan ni ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mana apa? Malam penentuan. Makna Lailatul Qadar tu malam penentuan. Asal malam itulah dimaklumkan kepada malaikat Mikail rezeki malam tu. Malam tu dimaklumkan oleh Israel, kita punya ajal sekian-sekian. Israel pun dah tahu malam tu. So, malam itu kita mohon kepada Allah Ta'ala, minta apa yang patut diminta. Jadi nak tunggu malam tu tak tahu bila. Maka memang disuruhkan malam 10 terakhir ataupun malam ganjil-ganjil. Tapi saya lebih senang tunggu 10 malam tu senang situ. Tentu dapat. Dan maksudnya malam itu dapat asal sembahyang maghrib pun dah dapat. Main maghrib saja dapat Lailatul Qadar tu. Witir Qadar 1 maghrib dia dapat. Main isyak dapat isyak pula. Tarawih dapat tarawih lagi. Sunat dapat lagi. Apa yang malam tu semua dikira. Kalau tidur saja pun dapatlah semalam pahala tidur saja. Kalau ngaji dodol dapat pahala ngaji dodol 1000 bulan. Kalau buat kursus break dapatlah pahala buat break 1000 bulan. Kalau dia menhiaskan rumah dia, umpamanya rajin nak lagi kan hias rumah, pasang pelita, pasang lampu, tak tahu pasal apa orang pasang pelita, tak tahu pasal apa. Malam terkadar aja pelita pun pasang. Pasang pelita ayam tu. Tak pakai lampu kelip-kelip dah. Ni lampu pelita. Pasal apa tahu mereka tak nampak rumah dia agaknya. Malam tu sibuk nak pasang lansir bagus kan? Nak syurga dihias awal Ramadan. Syurga dihias. Kita hias rumah kita akhir Ramadan. TV pun tutup, radio pun tutup, tutup baru. TV tengok tu rumah. Aku tutup, engkau tak tutup. Begitu gitu. Maka bulan-bulan sabar namanya. Sabarlah kita. Tak tetap kering, semua kering. Pasal apa tak makan ni? Kerana Allah Ta'ala takut kepada Allah. Bila takut, balasannya syurga. Sabar, balasannya syurga. Sabar. Jadilah maknanya sembahyang, jaga, puasa jaga. Jangan sampai terbatal pahala puasa jaga. Jaga rohani dia tu. Rohani puasa dia jaga. Mulut dia jaga. Telinga dia jaga. Lidah dia jaga. Kita lepas berbuka tu bisa ada bainal khauf war raja. Takut dan harap. Takut ditolak puasa. Harap semoga diterima. Ada orang tanya saya tak faham dia apa takut dan harap ni. Senang aja. Macam kita panggil ceramah lah kan. Takut jangan tak datang. Dan harap-harap jangan tak datang. Tapi itulah takut puasa tolak, penat puasa. Tapi harap-harap Allah Ta'ala terima puasa kita. Pesan tuan-tuan orang perempuan bangun malam masak nasi sahur. Suami pun bangun juga ya. Bangun untuk sembahyang, isteri untuk masak. Dia sembahyang dulu tajud, dia masak nasi. Suami kah selagi nasi tak masak, lagi tak bangun. Bangun. Dah siap belum sama je lagi. Bangun. Hamba aku bangun di waktu malam seorang diri, bertahajud, siapa pun tidak tahu. Aku balas hamba aku itu dengan syukur.
Kan tak? Umur kita makin hari makin sikit. Masuk tahun baru pilih lagi. So tahun baru sikit lagi umur. Nombor dah banyak, nombor banyak, 60 dah. Peruntukkan hidup dengan sikit. Kita takut tu. Itu sebabnya kita standby saja. Tiap-tiap detik tu mati tu menunggu je. Kita ni sedang menunggu. Itu sebab kita boleh sebut, wahai bakal-bakal jenazah sekalian, tak takut mengon. Tapi apa lagi yang gitu sebenarnya. Persiapan untuk mati itu mesti ada. Sekarang, bukan besok, bukan besok, sekarang. Pasal malam kan belum tahu kita hidup besok. Memang kita berangan besok nak makan apa, berangan. Tahu-tahu dah tak ada, tak sangka dia. Malam dia ada dengan ceramah Al-Mustaqim, dah meninggal. Tak tahu apa lagi. Standby saja. Ini taklah umur panjang. Untuk khabar besok, minta umur panjang. Minta jangan dicabut nyawa mengejut. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa aku ni mengejut. Minta. Begitu ya. Jadi hadis ni pendek boleh dapat sebaris. Tersambung tahun depan lah. Jadi hari pun ada urusan lagi, ada urusan sikit lagi. Jadi insyaAllah jumpa lagi pada masa yang lain. Agak ni sikit dulu, walaupun hadis ni panjang lagi, ada 5-6 hadis lagi. Tak habis. Kita sambung tahun depan, mudah-mudahan lebih panjang. Dan sebelum saya mengakhiri dan kita menangguhkan kuliah kita pada ini, ada buku saya yang terbaru lagi, baru siap. Indahnya amalan berdoa, ada kain bawah. Yang dulunya indahnya hidup bersyariat, dah habis. Itu baru pula indahnya amalan doa, harganya RM35. Dan tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Dan sesiapa yang tak bawa duit, boleh berhutang dengan kawan lah. Dengan stokir tak boleh. Jadi insyaAllah sekian saja. Aku lukulah hadha sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.